Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami bersiaran lagi daripada JT Serampai. Jom tengok ni antara kereta yang masuk banjir kan. Banyak kereta yang tenggelam banjir. So progress macam mana, kat mana nak hantar, buat macam mana. Sebelum ni kita pernah cerita pasal kereta dah masuk banjir, apa perlu buat, apa tak boleh buat lah kan, video yang sebelum ni. So ni saya nak share sikit. Masing-masing kasi open lah, kita masuk dalam sikit lah. Apa sini lah. Sini tak atas sikit kan. Okay, dah pasti dan tahu kalau kereta dah bermasalah, tenggelam banjir, paling penting jangan start enjin. Itu video sebelum ni. Okey, sekarang ni saya nak beritahu berkenaan dengan orang tanya pasal claim insurans. Claim insurans untuk kereta dah langgar banjir, dah masuk banjir. Macam mana progress, macam mana proses. Okey, kereta ni yang ada insurans senang. Yang tak ada insurans, yang tu yang sakit kepala sikit lah. Jadi kita boleh bagi dua. Satu, kereta yang tenggelam banjir ada insurans, dan satu kereta tenggelam banjir tak ada insurans. Saya akan cerita satu persatu. Okey, progress untuk kereta yang tenggelam banjir ada insurans. Pertama sekali, ini kita rujuk kepada sahabat-sahabat yang buat insurans lah. Kena ada gambar kereta tu tenggelam, dan kalau boleh gambar tu biarlah berada di kawasan tu dengan nampak nombor plate. Kalau boleh ambil keliling 4 bucu tu lebih baik lah kan. Dan yang keduanya, pastikan insurans tu cover banjir ke tak. Ada setengah cakap cover tak cover, jadi itu kena rujuk pada polisi balik lah. Polisi dipanggil special peril kalau tak silap saya, untuk flooded. Sebab insurans ada banyak. Untuk flooded ada, untuk kebakaran ada, untuk burglary ada kan. Dia bersin sebab berabuk kan, aircon dalam. Jadi untuk insurans, make sure dalam polisi termaktub cover untuk flooded, banjir. Tu yang pertama. Yang keduanya, kena tengok insurans tu cover ke workshop mana. Yang ni paling penting. Sebab kadang-kadang bila kita nak towing ke mana? Workshop ni ke? Workshop tu ke? Workshop ni ke? Workshop tu ke? Okey, kalau kereta yang ada insurans, kebiasaannya dia akan rujuk balik kepada service center. Sebab service center dia cukup sistem dia, dan dia juga adalah satu workshop yang telah dipanggil authorized, telah certified oleh insurans untuk baiki kereta tersebut. Okay, berbekalkan pengalaman saya sebelum ni, saya dulu pernah berada di service center untuk menguruskan kereta-kereta yang menggunakan sistem claim. Claim kepada insurans lah. Claim insurans ni banyak. Ada OD KFK, knock for knock accident, dan antara satunya untuk untuk banjir. Jadi proses pertama tadi dah pasti insurans apa, dan nak hantar ke workshop mana, dan workshop mana tu make sure link dengan insurans tu. Kalau insurans tu tak cover, jangan pergi hantar workshop tu, nanti tak boleh claim. Walaupun dah buka, walaupun orang tu hebat mana, bagus mana, tapi dia bukan authorized untuk insurans tersebut, tak boleh claim atas sebab-sebab polisi lah. Jadi kebiasaannya mana-mana service center, manufacturer adalah untuk benda tu. Proses claim pula. Okey, proses claim macam ni nak cakap. Okey, macam ni. Proses claim pertama kali, bila kita dah ambil gambar semua tu, kita kena notify kepada insurans dalam tempoh, kalau tak silap saya, dalam 24 jam kita kena notify kepada insurans bahawa kereta ni telah mengalami musibah banjir. Kita kena bagi tahu, kita akan hantar ke workshop mana-mana sekian-sekian. Bila kita dah notify, dan jangan lupa buat police report sebagai cover. Sebab dalam untuk claim insurans, dia perlukan police report sebagai satu badan yang betul-betul menunjukkan bahawa benda tu betul-betul berlaku. Okey, bila kita dah ada police report, kita ada insurans claim, insurans punya polisi, kita pastikan geran ke apa semua tu kita tahulah kat mana, dan kita pergi kepada workshop tersebut. Workshop tersebut akan ambil gambar
buat report, bukan masuk buat report, ambil gambar, akan buat quotation, dia akan submit pada online. Kalau sebelum ni, masa zaman saya jaga dulu, kita ada sistem merriment, kita key in dalam tu, so insurans akan tengok, oh benda ni apa nak kena tukar, berapa harga, sekian-sekian, banyak mana nak kena buat, apa part yang berkaitan. Jadi akan keluar satu quotation. Ini daripada workshop yang buat untuk claim insurans lah. Akan keluar satu quotation tu belum dapat approval lagi. Insurans akan hantar satu orang adjuster, adalah satu company lain daripada insurans, tapi company ni berdaftar dengan insurans. Ada macam-macam syarikat untuk handle adjuster ni. Jadi adjuster akan ambil report yang kita claim, kemudian dia akan tengok satu persatu, ni betul tak, ni boleh tak, ni tukar tak, ni tak tukar. Okey, dia akan balik kepada insurans, insurans akan bagi approval. Kalau kata insurans bagi approval mengikut apa yang dibagi oleh workshop, okey lah. Tapi kadang-kadang ada yang dipotong, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Jadi proses tu, siapa-siapa yang handle workshop tu kena submit balik. Person in charge yang accident repair atau yang buat claim tu akan submit balik. Jadi proses tu ambil masa. Sebab tu bila jadi proses untuk buat claim jadi panjang, sebab dia nak dapat satu-satu figure yang betul. Okey, bila dah dapat kelulusan semua, kalau parts ada dia akan terus buat. Kalau parts tak ada dia nak kena order. Tu satu hal lagi. Kan? Jadi bila macam tu, bila part dah ada, dia boleh tukar siap semua. Kemudian kereta dah okey, customer akan ambil, customer akan sign lah. Masa dia akan submit tu, customer kena sign untuk claim form. Claim form dengan quotation tu, customer akan sign, akan hantar kepada insurans untuk claim. Kemudian dia bila dah dapat approval tu, dah buat semua, customer kena sign lagi declaration form. Maknanya bersetuju dengan apa yang dia buat. Jadi untuk declaration form ni, make sure tengok balik lah quotation yang diberi dengan apa yang dia tukar, apa yang dia buat, baru sign declaration form. So itu proses untuk kereta yang buat claim insurans. Berapa lama, berapa cepat, bergantung kepada service center tersebut, bergantung part availability, bergantung pada model kereta, dan bergantung kepada approval, dan bergantung kepada beberapa faktor lain lah. Itu untuk claim insurans. Make sure hantar kepada workshop yang berdaftar dengan insurans tuan-tuan pakai. Okay, yang tak claim insurans, yang tak claim insurans simple. Tanya mana-mana workshop yang mampu boleh buat untuk kereta tersebut. Kadang-kadang ada setengah kereta boleh buat, setengah kereta tak mampu buat. Kadang-kadang melibatkan coding, melibatkan programming. Kan? Kalau boleh hantar satu tempat, selesai. Maknanya hantar ke workshop tu. Bila dah hantar workshop tu buka kursi ke apa semua untuk buat wiring, dia boleh tengok, dia boleh cuci sekali, dia boleh settlekan sampai kereta tu hidup. Itu yang penting. Dan yang keduanya, pastikan workshop tu kita kenal dan kita rapat lah. Sebab macam kita bagi kereta saja-saja. Kemudiannya ada orang tanya lagi, berapa kos untuk repair kereta kereta masuk banjir? Sebenarnya tak ada satu rate yang boleh kita cakap. Bila lepas masuk banjir, harga ni. Tapi dia boleh jadi murah, dia boleh jadi mahal, bergantung pada kerosakan. Jadi biasa kalau kereta yang boleh gak sikit kot, kereta agak gerak sikit je, pusing-pusing sikit kan. Bila kereta yang melibatkan electrical, dia akan kos jadi tinggi. Kalau kereta yang tak melibatkan electrical, contoh kita tengok macam kat sini kan, ni bukan banjir, yang ni buat tuan. Tapi kalau tengok wire-wire ni, ambil kita tengok, anda kata lah, ni wire macam ni kan, ni wire macam ni yang tenggelam masuk banjir. Agak-agak macam mana nak baiki ni? Agak-agak macam mana kita nak baiki ni kalau kata masuk air. Jadi paling penting kita kena buka satu-satu, cuci. Dah sampai sebenarnya kami confident, baru kita akan try start. Kalau start hidup, alhamdulillah. Kalau hidup ada masalah lain, kita akan go through. Sebab tu kos akan jadi bertambah. Tapi kita akan update. Kita akan update dengan customer lah. Customer kena kita tengoklah apa progress kereta. Kan? Kita tak nak kereta tu terbiar lama tanpa diusik semua tu. Jadi progress tu berjalan. Jadi tak ada minimum cost dan tak ada maximum cost. Jadi untuk buat tu juga, kadang-kadang bila terlalu banyak, workshop kena bagi quotation kepada customer. Kalau customer setuju,
buatlah. Kadang benda ni nak keluar sekelupuk, agak susah kalau kita orang yang yalah bajet-bajet kan. Kalau have lain. Okay. Jadi itulah beberapa perkara saya nak share untuk hantar workshop mana dan kos berapa setelah kereta dilanda banjir. Okay. Yang pertama tadi saya simpulkan balik, pastikan insurans ada atau tak ada. Lepas tu kalau ada insurans, pergi workshop yang ada authorized untuk insurans tersebut, dan kalau tak ada, pergi workshop yang boleh buat full service A to Z. Kami A to Z, kami AZ. Jadi buat habis. So seandainya video bermanfaat, boleh share lah untuk sahabat-sahabat semua. Semoga apa yang kita share ni dapat membantu meringankan beban nak tanya ke sana ke sini lah. Okay, daripada itu kami mohon maaf seandainya ada salah kata saya sebagai untuk bercerita apa yang kami buat, macam mana pengalaman saya, itu berdasarkan pengalaman saya lah. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.